Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahidah binti Muhammad Nordin, nombor matrik 282989. Saya ingin membentangkan tajuk kumpulan fitnah di media sosial. Isu berkaitan undang-undang komunikasi. Penyebaran berita palsu maupun fitnah di media sosial dalam kalangan masyarakat kini semakin hari semakin berleluasa kerana pembangunan teknologi yang semakin berkembang maju. Kebanyakan aplikasi media sosial sering digunakan untuk menyebarkan pelbagai berita dan cerita yang berunsur fitnah adalah seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan Telegram. Pada arus permodernan kini, kita sangat alpa terhadap perbuatan yang kita lakukan. Kita juga lupa untuk mengawal diri daripada melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan seseorang ketika menggunakan laman sosial. Penyebaran fitnah melalui lidah, tetapi kita lupa bahawa terangan juga merupakan salah satu fitnah yang boleh menimbulkan keburukan terhadap seseorang individu dengan hanya menyebarkan kenyataan berunsur fitnah ataupun mengumpat di Facebook maupun di laman sosial yang lain. Terdapat dua jenis fitnah, iaitu libel, kenyataan fitnah yang dibuat dalam bentuk kekal. Contohnya surat khabar, artikel, penyiaran melalui komunikasi radio dan siaran media sosial. Yang kedua, fitnah kenyataan yang dibuat dalam bentuk sementara seperti percakapan lisan. Kenyataan fitnah pada asasnya adalah penyataan yang sama ada merendahkan reputasi seseorang di mata kalangan masyarakat yang berfikiran benar secara umum, menyebabkan seseorang dielakkan oleh orang lain, dikenakan kebencian, menyebabkan impak kepada reputasi seseorang atau profesionnya. Dalam hal ini, mahkamah lazimnya akan menentukan sama ada sesuatu penyataan itu fitnah dengan menggunakan pakai peraturan tafsiran berikut, makna semula jadi dan biasa. Penyataan fitnah dalam makna semula jadi dan biasa, maksud literal perkataan, makna tersirat atau disimpulkan tidak langsung. Sebarang makna berdasarkan pengetahuan. Inudo, kenyataan yang tidak bersifat fitnah tetapi boleh dengan melihat keadaan di mana kenyataan itu dibuat menjadikan kenyataan tersebut sebagai fitnah. Analisis isu berkaitan undang-undang komunikasi, perkongsian sekeping gambar dari laman sosial Facebook milik Al-Watiku Billah Tuanku Sultan Mizan Zainal Abidin Sultan Terengganu dan menyiarkan gambar baginda berpakaian istiadat yang lengkap dari seorang pemilik akaun Facebook yang bernama Cucu Nabi, dan telah menulis komen yang tidak baik dan menghina baginda Sultan Mizan pada 20 Mei 2013. Kenyataan ini telah dibuat oleh pemilik akaun Facebook yang memfitnah dan menjatuhkan Kesultanan Melayu di Malaysia. Walaupun kita sebagai rakyat Malaysia mempunyai kebebasan bersuara, tidak kira di media sosial atau di mana-mana tempat sekalipun lah, ianya perlu mempunyai hak-hak tertentu dan setiap tutur kata penulisan itu perlu dijaga agar tidak mencemarkan imej negara dan disalahgunakan dan menghina mana-mana, terutamanya sekali institusi diraja Malaysia. Undang-undang yang berkaitan dengan isu Akta Fitnah 1957, akta yang khusus untuk fitnah melalui penyiaran penerbitan telah dipinda yang dinamakan Akta Fitnah 1957. Ia berkaitan dengan undang-undang libel dan fitnah atau kepalsuan. Akta ini terpakailah kes sivil melibatkan fitnah melalui penyiaran, melalui komunikasi radio, surat khabar, dengan cara apa-apa dengan kertas mengandungi berita atau pemerhatian awam. Akta Keterangan 1950 disebabkan kes kebangkitan libel cyber dan fitnah internet, Kerajaan Malaysia telah mengemukakan Seksyen 114A Akta Keterangan 1950. Ia dipindah khususlah untuk mengawal fitnah di internet. Seksyen 114A telah pindaan yang memindahkan, yang membolehkan kawan berkuasa
penguatkuasa undang-undang mempertanggungjawabkan seseorang kerana menerbitkan berunsur hasutan, fitnah dalam talian. Okey, selagi kandungan yang didakwa berunsur fitnah itu dikesan kembali kepada nama pengguna atau rangkaian fiber Wi-Fi seseorang. Okey, Akta Hasutan 1984 merupakan satu cara bagi mengawal keharmonian kehidupan penduduk kerana akta ini mampu menangani serta mengawal keadaan negara daripada penyataan yang tidak bertanggungjawab oleh sesetengah pihak terutamanya dalam era media sosial kini. Okey, Akta Pencetakan dan Penerbitan 1984. Akta bertujuan dalam menangani permasalahan isu kebebasan bersuara di negara melibatkan penulisan, penyiaran, penerbitan dalam mengawal kandungan penerbitan agar tidak mengeluarkan kenyataan yang boleh menyinggung perasaan orang lain dan memudaratkan keharmonian negara. Isu yang berbangkit menggugat kredibiliti perlembagaan di institusi diraja di Malaysia bermula dengan tender awamlah untuk pendaftaran kenderaan WWW1. Ia merupakan bidaan tertinggi dalam sejarah Malaysia iaitu 520,000. Pembida yang menang ialah DYMM, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Darul Takzim Johor. Akibat banyak pandangan telah diutarakanlah mengenai isu ini. Salah satunya ialah bekas Menteri Negeri Perak Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin pada 28 Mei 2012 melalui Twitter beliau, YB Datuk Seri Muhammad Nizar. Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 pula adalah bagi mengawal industri media di Malaysia yang terdiri daripada perkhidmatan aktiviti yang berangkai. Akta ini dapat menangani permasalahan yang berkaitan dengan isu kebebasan bersuara yang disampaikan melalui media masa di mana kita bertujuan dalam mengekang khabar angin yang disampaikan melalui komunikasi elektronik. Okey, pandangan dan idea. Kajian semula garis panduan untuk kandungan menyinggung di internet. Secara umum, Seksyen 233 CMA 1998 menyediakan panduan umum tentang kandungan yang menyinggung perasaan. Menurut bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia, dalam kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Persatuan Hak Asasi Manusia Kebangsaan 2015, Stephen Tiru menyatakan bahawa Seksyen 233 1A 1 CMA adalah pencerobohan serius terhadap kebebasan bersuara dan bersuara dijamin oleh perkara 10-1A Perlembagaan Persekutuan. Walaupun Parlimen boleh mengenakan sekatan ke atas kebebasan perlembagaan asas ini, sekatan tersebut mestilah munasabah dan berkadar. Internet mempunyai masalah undang-undang di peringkat antarabangsa LAN 2013. Akibatnya syarat penggunaan laman rangkaian sosial SNS semakin menarik perhatian daripada penggubah dasar dan masyarakat. Cadangan penambahbaikan dalam isu yang dibangkitkan. Hak dan kebatasan dalam memberi pandangan. Walaupun kita mempunyai hak ke atas kebebasan dan hak asas tersebut, ia tidak bermakna harus dapat menutup pintu sepenuhnya untuk orang ramai bercakap dan mengatakan pandangan dan idea mereka secara terbuka. Mereka yang berkuasa tidak seharusnya menggunakan batasan tersebut sebagai tiket untuk mengekal atau mencipta undang-undang baru untuk menghalang orang ramai daripada bercakap dan menyatakan diri mereka secara terbuka. Kekurangan pengetahuan mengenai undang-undang. Kurang perhatian undang-undang terhadap isu buli cyber juga merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat hari inilah. Keeper Remy 2013 mengatakan kerajaan di bawah kementerian harus memainkan peranan secara aktif dalam menjaga masalahnya timbul daripada fitnah di media sosial kerana aktiviti tidak bermoral ini berlaku tanpa sebarang sempadan mengkaji undang-undang dan perundangan yang mempengaruhi laman sosial dan penggunaannya teknologi untuk membendung tangan-tangan jahat dalam sesebuah masyarakat. Pemantauan dalam kandungan di media sosial. Masih terdapat keperluan untuk memantau dan menyelia kandungan internet demi keselamatan dan keselamatan awam lah.
risiko kandungan, media sosial akan mewujudkan liability undang-undang untuk individu mendedahkan maklumat sulit adalah lebih besar berbanding dengan media tradisional. Oleh itu, garis panduan sebegini meminta kita berfikir sama ada Malaysia ni juga memerlukan beberapa jenis garis panduan dalam mengawal sedia kandungan di internet. Okey, hubungan antara sifat personaliti dan media sosial adalah tepat pada masanya, di mana siasatan yang mendalam dijalankan untuk memahami implikasi media sosial terhadap personaliti pengguna di media sosial. Okey, kita rumuskan di sini, pengguna bebas menghantar atau memberi komen apa saja yang mereka mahu. Okey, golongan belia menjadi sasaran media sosial sudah pastilah terikat untuk berkongsi kedua-duanya, iaitu maklumat positif dan juga maklumat berorientasikan negatif. Laman media sosial adalah platform baharu untuk belia menyatakan diri mereka yang sebenar dan berkongsi maklumat yang relevanlah kepada aktiviti harian mereka. Okey, adalah satu tanggungjawab yang tetap pada semua golongan individu dalam isu fitnah di media sosial dan membantras segala unsur-unsur yang boleh menggugat imej individu dan juga negara. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Sekian.